Berzina tak gegar arah. Mencuri tak gegar arah. Tapi sebut bab minta cerai bergegar arah. Jangan main-main. Besar. Arah ni makhluk yang paling besar. Kan talak dah halal. Kahwinlah kamu, jangan cerai. Kerana cerai ini menggegar arasy Tuhan. Maka orang takut nak bercerai. Bahkan kadang-kadang kaunselor yang nak bagi kaunseling tu pun macam mana pun dia tak bagi cerai pak. Walaupun makcik datang dah lebam dah muka, macam dah kena wrestling dengan hadis tu palsu. Yang kata bergegar arasy Tuhan. Tapi mujurlah tak betul. Kalau tidak jadi mainan orang lah. Orang tengah marah nak bercerai, tiba-tiba ustaz baca hadis tu. Jangan makcik nak bercerai ni, bergegar arasy Tuhan makcik. Biarkan roboh pun tak apa kata. Dia nak bercerai juga. Hadis palsu ni kalau kita biarkan tersebar, dia akan melahirkan amalan bid'ah. Amalan yang mana Nabi tak pernah tunjuk, kita duk buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita nak coba membahas sebuah video yang cukup membahayakan untuk kita semua, yang membahas tentang kisah-kisah Israiliyat atau hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif. Di mana di sini ada salah seorang penceramah yaitu Ustadz Azhar Idrus dan Dr. Maza ya teman-teman, yang memberikan sebuah tanggapan, saling memberikan sebuah hujah dalil, sehingga hal ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua ke depannya dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Israiliyat, berkaitan dengan hadis palsu, dengan hadis dhaif ya teman-teman. Nah, biar kita itu tanpa buang masa, seperti apa videonya, jom tengok videonya. Jangan main-main. Dia besar ni. Jarang dosa Allah kata kalau buat aras bergegar. Minum arak tak gegar arah. Dosa, tapi tak ada sebut orang minum arak arah gegar. Berzina tak gegar arah. Mencuri tak gegar arah. Tapi sebut bab minta cerai bergegar arah. Jangan main-main. Besar. Arah ni makhluk yang paling besar. Faham? Dalam Kuatang ni hak paling besar sekali benda bangunan. Stadium kan? Tak? Tu besar kali. Maka makhluk Allah ada yang besar-besar, ada kecil-kecil. Hak kecil-kecil kita lah. Hak paling something. Hak besar kursi. Kursi itu makhluk Allah. Nabi cerita kursi ni nak bandingkan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kursi itu seperti sebetuk cincin yang dilempar di tengah padang. Maka cincin itu alam ini dan padang bola itu kursi. Dan arah ini kita ambil satu duit 10 sen, kita lepar dalam laut Cina Selatan. Maka duit itu kursi, laut itu arah. Nampak? Nabi tengok dah pada malam Isra Mi'raj. Allah tunjuk ke dia. Barack Obama tak tengok lagi. Faham tak? Barack Obama tengok bola golf je. Tapi Nabi pemimpin hebat, Allah tunjuk arah. Sehingga macam-macam perkara pada malam Mi'raj. Betul tak? Besar. Jadi kalau arah makhluk yang paling besar bergegar hebat. Tapi dalam begitu hebat pun orang puang. Dan dia mari seh, dia masuk setan, tak jadi apa dia. Orang mari arah apa-apa semua. Dia kata tak baik awak tak bau syurga minta cerai. Dia kena. Dah masuk setan kau orang. Orang puang, tapi bukan hak sinilah, hak kuat nu, belah-belah baluk nu dah. Kalau sini 2 kali 5 je dah. Pasal jawab minta maaf kan nak kata orang puang ni dia lemah. Betul tak? Dia lemah. Bila lemah, ngosek atu suka ke dia. Batu histeria ramai puang ke ramai lelaki? Puang. Kita tanya Tok Bomo Darus Syifa, ustaz-ustaz hak berobat histeria apa semua, hak berobat jenis masuk iblis, masuk jin,
Dia kata hak mana laki puang, hak mana ramah. Dia kata ramah puang kena kok ngosek gini. Dan laki tak ada, ada, tapi tak kuat mana. Pasal jiwa dia kuat. Perempuan lemah. Sebab tu dalam sebut dalam satu hadis, innal mar'ata iza aqbalat ala surati syaitan wa iza adbarat ala surati syaitan atau kama qala. Perempuan ni mari ngadak ni datang metung kita atas rupa syaitan, bila dia paling punggung balik pun atas rupa syaitan. Bukan dia syaitan, syaitan suka sangat goda dia kerana dia lemah. Faham? Maka Allah beri mu lemah, tapi Allah beri petua. Petua dia sabar. Nampak? Sabar ni pahala dia hebat. Bacalah tu dalam ni mudah dalam internet, Google mu tarik je. Kisah-kisah isteri solehah, kisah-kisah muslimat. Tak? Ya, zaman dulu kali baca ke? Buat panduan. Ni duk tengok dia amal tu hak lawan laki. Dalam drama tu duk lawan laki semua. Jadi kita ikut ke dia. Nak baca cerita-cerita molek tu. Nah, itu tadi ya penjelasan daripada Ustadz Azhar Idrus mengenai bahwasanya orang yang melakukan perceraian dalam pernikahan itu membuat arsy bergegar ya teman, bergetar arsy itu, makhluk yang sangat besar kata beliau itu bergetar. Dan itu saya pernah dengar, memang ada perkataan seperti itu, sebuah keterangan dalam kitab, memang seperti itu. Karena kenapa? Pernikahan itu adalah ibadah yang sangat sakral ya teman-teman. Ibadah yang paling panjang itu adalah pernikahan. Kalau kita sholat, kita mendapatkan nilai ibadah ketika mengucapkan takbir dan menutup salam sudah selesai. Haji, ketika berangkat haji dan pulang haji sudah selesai ibadahnya. Tapi pernikahan ketika mengucapkan qabiltu sampai akhir hayat kita, tetap itu dihitung sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perceraian yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah arsy itu bergegar ya teman-teman. Namun ada salah seorang doktor PhD yang berlagak lebih tahu daripada Ustadz Azhar Idrus. Seakan-akan orang ini, dokter ini menyalahkan atau tidak ada sumber-sumber hadis yang mengatakan bahwasanya melakukan perceraian itu bergegar atau bergetar ya teman-teman. Nah, betulkah hal semacam itu yang disampaikan Ustadz Azhar Idrus atau yang disampaikan oleh Dr. Rozaimi yang mendekati terhadap kebenaran teman-teman? Nah, ini dia ceramahnya Ustadz Rozaimi yang berikan teguran pernyataan kepada ceramahnya Ustadz Azhar Idrus ya teman-teman. Ini dia. Tak ada banyak isu sebab ya, Dr. Rozaimi ya. Cuma saya nak bangkitkan yang saya jarang sebut, iaitu kesan hadis palsu dalam agama. Pertama sekali, hadis palsu ni memang haram lah, kerana dia mengubah agama. Walaupun orang buat hadis palsu, sebab hadis palsu ni niat dia baik, tapi sebenarnya Nabi sebut dah. Nabi kata siapa yang berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Maksud dia kadang-kadang kita ni galak sangat nak berdakwah, tapi kita lupa kita sedang menempah neraka. Neraka ni bukan milik kita lah, tapi Nabi dah memberikan amaran kepada orang yang tidak berdisiplin dalam nak menyandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut oleh Ibnu Hibban, dia kata, Ibnu Hibban mengatakan dengan jelas, siapa yang menyebarkan satu benda yang disandarkan kepada Nabi dalam keadaan dia tidak tahu apa status dia, dia tak tahu sahih ke tak sahih ke, dia main sebar ya, maka neraka tidak selamat daripada menjadi habuan dia. Dia tak akan selamat daripada habuan neraka, mungkin dia akan termasuk. Ini disebut oleh Ibnu Hibban dalam kitab dia Al-Majruhin dalam muqaddimah, dan juga ini juga yang disebut juga oleh Ibnu Hibban dalam tajuk, satu tajuk dalam Sahih Ibnu Hibban. Baik. Apa kesan hadis palsu? Yang pertama sekali, kesan hadis palsu ni meninggalkan amalan hadis sahih. Itu disebut bila kita pakai hadis palsu, kita meninggalkan amalan hadis sahih. Okey. Sebab itu kata para ulama, lana fi sahihil hadis syughlun an saqimi. Bagi kami, kata Ibnul Mubarak, bagi kami pada hadis yang sahih itu kesibukan daripada nak amal hadis yang tak sahih. Contohnya, ulama menghukum riwayat-riwayat mengenai kelebihan hari Ashura berkaitan memberi makan sebagai tidak sahih. Sebahagiannya palsu pun bagi makan. Maka kita meninggalkan hadis sahih. Hadis sahih suruh puasa. Kita duk buat bubur Ashura. Riwayat bubur Ashura pada hari Ashura tu, riwayat tu tidak ada asal. Walaupun disebut dalam sebahagian kitab, tapi tak ada asal. Maka bukanlah tak boleh buat bubur, bolehlah buat bubur, tapi untuk buka puasa lah. Tapi zaman dulu ni orang duk berkelah tengah hari ni.
Lepas waktu petang, lepas asar tu dia dah kacau kan. Marilah makan. Maka kita meninggalkan amalan hadis sahih. Yang mana hadis sahih suruh berpuasa pada hari Ashura. Kemudian agama akan kelihatan bodoh. Agama akan kelihatan macam kartun. Hadis palsu yang kata Tuhan bila nak cipta zat dia cipta kuda dulu. Lepas tu dijadikan kuda tu berlari, kuda tu berpeluh. Daripada peluh tu dicipta zat dia. Orang dengar macam betul ke ni? Sangguplah pergi cipta kuda dulu sebelum zat. Siapa yang cipta kuda? Dia kata Allah Ta'ala. Habis tu Allah Ta'ala tu kat mana? Allah Ta'ala tak ada zat lagi, dia cipta kuda dulu. Daripada kuda tu dicipta zat dia. Kita pun pening. Ni cakap betul-betul lah. Mana dulu? Kuda dulu ke Tuhan dulu? Agama jadi nampak macam kartun lah. Ni hadis satu lagi, muka surat 75. Iza atasa ar-rajul 'inda al-hadis fahuwa dalilu sidqi. Apabila seorang lelaki bersin bila membaca hadis, itu tanda dia betul. Tengok tuan-tuan, kalau penceramah tu tak bersin langsung, itu tanda tak betul tu. Kalau ikut hadis ni, mujur tak betul hadis. Kena bawa lada pula lah, bawa apa? Lada sulah sikit. Kalau bunyi cicak, tengah bercakap bunyi cicak kan. Nampak agama tu macam kartun lah. Dan boleh, dengan hadis palsu boleh mendorong kepada syirik. Yang mana ada hadis palsu menyebut, lau ahsana ahadukum zannahu bihajar lanafa'ahu. Kalau salah seorang daripada kamu berbaik sangka dengan batu, maka batu tu akan menjadi manfaat untuk dia. Maksudnya semua kena bawa batu. Esok siapa baca hadis ni bawa batu dalam poket besar. Siapa ni? Baik sangka dengan batu. Ni benda ni dipanggil sebagai azimat dan tanah. Azimat. Pernah dengar ya? Kerana kita bergantung dengan batu. Tapi kalau kita percaya hadis ni betul, hadis ni palsu lah. Kalau percaya hadis ni betul, ramai orang duk bawa azimat, tangkal, batu, bawa. Baik. Penghinaan terhadap para nabi ya. Man sallat duha kada wa kada raka'ah u'tiya thawaba 70 nabiyya. Siapa semayang duha beberapa rakaat, maka akan diberikan pahala 70 orang nabi. Solat duha ya pun. Nabi berjuang siang malam nak ajak orang masuk Islam, dia goyang kaki tengok istro sampai pukul 10. Salat duha 2 rakaat, dia kata beberapa rakaat, 2 rakaat pun cukup lah. Itu pun buat minima. Lepas tu sambung balik tengok estro. Lepas tu dia kata 70 orang Nabi. Esok solat lagi 140 orang punya pahala Nabi. Esok lagi 210. Cuba kira. Hina Nabi. Takkan dia lagi bagus pada Nabi? Mana ada orang lebih bagus dalam dunia ni daripada Nabi-Nabi? Baik. Mengharamkan yang halal. Ini pun satu jugalah. Dia kata kadang-kadang hadis palsu boleh sampai kepada mengharamkan perkara yang Allah halalkan. Sebagai contoh, talak dalam Islam adalah halal, tetapi hadis palsu mengharamkan dia. Kan talak halal. Tapi halal ni maksudnya dia solusi lah. Bila dah tak boleh nak duduk sekali, jumpa hakim, lepas siapa ni nak bercerai ni? Anak besar-besar belakang dah. Dia kata saya tak boleh dah nak duduk dengan suami saya. Tak ada kesepakatan dah. Tak boleh nak hidup sekali dah. Saya minta lah supaya hakim ceraikan. Cerai. Bila itu jalan penyelesaian. Tapi bila kita baca beberapa hadis, kadang-kadang ada hadis palsu yang larang. Ada hadis palsu kata, tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaq yahtazzu bihi 'arsyur rahman. Kahwinlah kamu, jangan cerai. Kerana cerai ini menggegar arasy Tuhan. Maka orang takut nak bercerai. Bahkan kadang-kadang kaunselor yang nak bagi kaunseling tu pun macam mana pun dia tak bagi cerai pak. Walaupun makcik datang dah lebam dah muka, macam dah kena wrestling dengan Triple H. Buat lawak ya.
Saya tak seria lah ni. Maka apa ni, orang tu pun dia sebut lah, kata walaupun makcik kena apa, kena punching bag ni, makcik kena sabar, jangan cerai. Cerai ni gegar aras Tuhan ni, Nabi tak bagi. Tapi sebenarnya dah, bila dah dipukul apa semua, dah tak boleh nak duduk sekali, cerai lah. Kita cuba bayang adik kita kena balon macam tu, adik kita kena balon dengan suami. Kita nak suruh cerai ke kita nak suruh sabar? Orang lain boleh lah kita suruh sabar, tapi kalau adik kita tak boleh tahan kan? Mana boleh tahan? Hadis tu palsu yang kata bergagar aras Tuhan, tapi mujur lah tak betul. Kalau tidak jadi mainan orang lah. Orang tengah marah nak bercerai, tiba-tiba ustaz baca hadis tu, jangan makcik nak bercerai ni, bergagar aras Tuhan makcik, biarkan roboh pun tak apa, kata. Dia nak bercerai juga. Berlaku. Ada seorang tu kawan saya, dia baca hadis, dia tak tahu hadis tu palsu. So dia baca hadis tu depan makcik. Makcik tu memang sungguh-sungguh nak cerai. Dia baca hadis tu depan makcik. Makcik tak kira. Biar roboh pun tak apa. Makcik orang Perak memang ganas pun. Biar kan. Aduh. Baik. Dan juga hadis palsu ni kalau kita biarkan tersebar, dia akan melahirkan amalan bid'ah. Amalan yang mana Nabi tak pernah tunjuk, kita duk buat. Sebagai contoh, ambil secubit garam sebelum makan. Ambil secubit garam, jamah sebelum makan. Salah ke ustaz? Tak salah. Tapi bila mana kita ambil tu dengan ada kaifiat, lepas tu kita menganggap ada fadilat, sedangkan tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam bab ni, maka ia menjadi bid'ah. Ya. Bila kita menganggap satu benda tu ada fadilat sedangkan tak ada hadis pun, dari sudut hadis tak ada, kecualilah kalau kita kaji memang ada faedah dari sudut saintifik tu lain. Tapi tak tahu dari segi saintifik ada ke kebaikan garam, makan garam dulu. Saya tak tahu. Darah tinggi? Saya tak tahu. Tapi kalau dari sudut hadis memang tak ada. Adalah hadis, tapi semuanya tidak sahih. Siapa yang baca buku hadis palsu dan dhaif popular tu, saya ada sebut. Saya ada sebut dalam tu, saya takhrijkan semua riwayat-riwayat dan kebanyakannya palsu, sebahagiannya tidak sahih, sebahagiannya terlalu dhaif. Tidak ada yang sahih dalam bab. Baik. Itu. Satu lagi apa? Jangan campur makan. Makan darat jangan makan dengan makanan laut. Jangan bagi campur dalam satu periuk. Mereka tidak boleh bertemu. Susahlah kan. Kita kata selagi mana tidak ada larangan, makan lah. Berapa tahun dah kita makan tom yam campur, elok Tapi itulah masalah orang kita ni, dia cuba nak cari juga benda nak bagi susah. Jangan, dia kata. Char kway teow kan orang kata jangan makan char kway teow. Pasal apa? Sebab biasa Islam dia suruh masak api kat bawah, char kway teow api naik atas. Sampai tara tu dia orang fikir tu. Kita tak kira lah api kat tepi ke api kat atas, yang penting masak elok, halal makan lah. Tapi ada orang bagi susah. Dia cukup senang, dia cukup suka kalau agama ni jadi susah. Sedangkan agama tak pernah buat macam tu. Lepas tu dia yang peningnya tu, dia pergi sandar kat sunnah. Lama-lama orang yang tak faham pada agama, dia akan marah pada sunnah, dia tak marah pada ustaz yang merepek tu. Siapa yang marah? Siapa yang akan marah pada sunnah? Toke tom yam campur. Tu bisnes dia. Dia akan marah. Dia kata, saya selama ni meniaga, tak ada orang bagi tahu dia sunnah. Sunnah apa sunnah? Dia akan mula marah sunnah. Sedangkan Nabi tak pernah sebut. Nabi tak pernah sebut. Jadi itulah sebab sedikit yang saya boleh huraikan pada tuan-tuan. Nah, ya teman-teman, itu sanggahan daripada Dr. Rozemi kepada Ustaz Azhar Idris ya. Setidaknya ya teman-teman, mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang bercerai itu bergegar aras, itu merupakan hadis palsu ya. Hadis yang tidak ada dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Dr. Rozemi itu mengatakan inilah yang menjadi tanda-tanda kerusakan dalam agama ya teman-teman. Nah,
Kalau hadis-hadis semacam itu memang ada kebaikan untuk kita semua, menurut yang saya ketahui itu boleh-boleh saja kita lakukan, kita amalkan. Akan tetapi tidak berkeyakinan kalau itu bukan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Artinya kita mengamalkan perkataan tersebut hanya untuk mendapatkan sebagai kebaikan, maka itu pasti bernilai ibadah, teman-teman. Apalagi yang berhubungan dengan perceraian dalam pernikahan, itu sesuatu yang sangat diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Maka dengan adanya hadis ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua supaya mempertahankan, supaya terus melanjutkan apa yang sudah menjadi kebaikan dalam hidup kita, teman-teman. Nah, semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.